Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madiha binti Mahdi dari Fakulti Pendidikan dengan Pendidikan Islam akan membuat pembentangan bagi tugasan yang kedua, iaitu berkaitan dengan analisis artikel jurnal bagi 3 aspek. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada tajuk-tajuk tajuk-tajuk jurnal yang saya analisis. Okey, ada 5 tajuk jurnal. Yang pertama adalah berkaitan dengan cabaran pengajaran guru pendidikan Islam di sekolah pedalaman bersedekah dalam melaksanakan KIBAT. Okey, yang tajuk artikel yang kedua, keberkesanan pengajaran kurikulum akidah dalam pendidikan Islam berasaskan kemahiran berfikir analitika di sekolah menengah. Dan yang ketiga, pengalaman pengajaran guru novis pendidikan Islam, implikasi terhadap mereka bentuk kurikulum latihan pendidikan guru. Bagi artikel yang keempat, masalah disiplin murid Islam, strategi dan penyelesaian dalam kurikulum pendidikan Islam. Dan artikel yang kelima bertajuk isu dan permasalahan PDP dan pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KIBAT dalam amalan pengajaran guru menurut pandangan Ibnu Khaldun. Okay, next slide adalah berkaitan dengan analisis bahasa dan gaya penulisan. Bagi analisis bahasa dan gaya penulisan, bagi artikel 1, 2, 3, 4 dan 5, penggunaan laras bahasa adalah bersifat akademik dan mudah difahami. Okay, semuanya menyampaikan maksud menggunakan ayat yang sesuai dan mudah difahami lah. Okay, bagi artikel yang pertama, banyak menggunakan istilah-istilah tertentu. Terdapat binaan coherence dalam ayat maupun perenggan. Tiada ayat emotif, mempunyai kosakata keinggeresan seperti non-participant dan observation. Bagi artikel yang kedua, istilah juga ada menggunakan istilah-istilah tertentu, termasuklah bagi artikel yang ketiga. Ya, ada istilah-istilah yang tertentu. Terdapat binaan coherence dalam perenggan, mempunyai kosakata keinggeresan seperti chalk and talk, yang mana chalk and talk ni adalah satu kaedah. Okay. Dan juga terdapat penggunaan kata-kata bombastik seperti berfikrah, paradigma dan metakognisi. Okay. Artikel yang ketiga, mempunyai kosakata keinggeresan seperti stress dan tata bahasa, istilah yang digunakan dan mekasis yang digunakan betul dan tepat serta bersesuaian. Dan juga mempunyai nilai-nilai ekstrim dalam analisis tembual. Okay. Maksudnya soalan yang ditanya tu ada nilai-nilai ekstrim sikit lah. Dan yang keempat, penggunaan bahasa yang tepat, binaan ayat dan perenggan jelas, ada menggunakan istilah-istilah tertentu, mempunyai kosakata keinggeresan seperti internet reliability, ranking dan juga role model. Bagi analisis artikel yang kelima, menggunakan istilah-istilah tertentu juga dalam bahasa Arab, tiada ayat emotif, penggunaan bahasa Melayu yang ringkas dan padat, istilah yang digunakan betul dan tepat. Okay, nanti kita akan tengok ada istilah-istilah yang artikel 5 ni ada istilah-istilah yang istilah-istilah yang diterangkan. Maksudnya ada juga istilah yang ditinggalkan begitu sahaja dan membuatkan pembaca kurang memahami. Okay, next slide, sambungan juga daripada bahasa dan gaya penulisan. Artikel 1 terdapat penggunaan kata-kata bombastik seperti yang menarik minat pembaca untuk membaca, tapi perkataan bombastik tersebut tidaklah menjadi terlalu berat untuk pembaca berfikir. Okay, yang seterusnya terdapat banyak penggunaan akronim seperti EKLMTK, PEK21, FPK, JERIS, KIBAT, PPM, PIPP dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok akronim ni mungkin boleh mudah difahami bagi mereka yang berada dalam kumpulan tersebut seperti cikgu-cikgu. Tapi kalau bagi mereka yang tidak berada dalam kumpulan tersebut, mungkin kurang memahami apa yang dimaksudkan dengan akronim tersebut. Walau bagaimanapun, dalam artikel tersebut telah diperjelaskan sebelumnya maksud akronim-akronim ini, tapi terdapat beberapa akronim yang ditulis secara berulang. Berulang tu maksud saya berulang, bukan akronim tu berulang. Maksud akronim itu ditulis secara penuh, berulang sehingga habis artikel, sehingga habis penulisan dalam artikel tersebut. Okay, next adalah bagi artikel 2, penggunaan akronim juga ada seperti KBSM, KSSR, KSSM, TMK dan BPPM. Penggunaan akronim yang konsisten dan telah
diperjelaskan terlebih dahulu. Bagi artikel yang ketiga, terdapat binaan koherens dalam ayat dan perenggan. Penggunaan akronim seperti GPI, OECD dan IPPP. Penggunaan akronim ini telah diperjelaskan terlebih dahulu, dan mana penggunaan akronim ini dalam artikel ini dilihat sangat tersusun dan sistematik. Next adalah bagi artikel yang keempat, terdapat ayat emotif dari kajian lepas, bukan daripada penulisan kajian yang dilakukan sendiri, tapi daripada rujukan kajian lepas. Terdapat binaan koherens dalam ayat, di mana ada juga penggunaan akronim seperti JAK, PDP, KBSM, KSSR dan KSSM, dan kesemuanya akronim tersebut telah diperjelaskan terlebih dahulu. Dan yang kelima, penggunaan akronim juga ada seperti KBKK, KBAT, HOTS dan PPM, dan akronim tersebut telah diperjelaskan terlebih dahulu. Bagi rumusan yang boleh saya buat adalah kesemua artikel dah ditulis dalam bahasa Melayu. Bagi artikel yang pertama, ayat ni ditulis terlalu panjang dan saya rasa boleh dipisah-pisahkan supaya lebih difahami oleh pembaca. Dan bagi artikel 4 dan 5, gaya bahasa yang digunakan lebih ringan dan bersesuaian, dan secara keseluruhannya penyampaian bahasa dan semua artikel adalah baik dan tersusun. Okay, next kita tengok kepada analisis perkembangan huraian. Bagi artikel yang pertama, kedua dan yang ketiga, serta keempat dan kelima. Semua artikel ini disokong dengan hujah dan fakta akademik. Bagi artikel yang kedua, ada menunjukkan ciri-ciri keintelektualan. Dan bagi artikel yang pertama, analisis yang boleh dibuat tidak didasari oleh mana-mana teori, dan perkembangan dan huraian ayat artikel adalah konsisten. Terdapat ayat yang ditulis terlalu panjang melebihi 2 baris hingga 4 baris, tapi masih boleh diterima seperti yang kita belajar. Dan next adalah punya koherens dalam ayat maupun perenggan, dan kohesi antara ayat dalam perenggan. Okay, bagi artikel yang kedua, didasari oleh teori iaitu konteks input proses produk, yang nama akronimnya adalah CIPP. Terdapat ayat yang ditulis terlalu panjang melebihi 2 baris hingga 6 baris. Seperti yang kita maklum dan dipelajari, kalau 2 sehingga 6 baris tu agak panjang. Kalau boleh kita buat ayat tu 2 sehingga 4 baris saja. Okay, mempunyai juga koherens dalam perenggan dan kohesi antara ayat dalam perenggan yang ditulis secara jelas. Bagi artikel yang ketiga, tidak juga didasari oleh mana-mana teori. Okay, perkembangan dan huraian ayat artikel konsisten. Ayat yang ditulis mempunyai 2 sehingga 4 baris. Mempunyai koherens dalam ayat dan perenggan dan kohesi antara perenggan. Perenggan yang ditulis agak kurang konsisten dalam artikel yang ketiga. Bagi artikel yang keempat, didasari oleh teori pembelajaran sosial seperti Bandura, teori peneguhan, Skinner, teori dan Hassan al-Banna. Okay. Daripada Islamik punya jugalah. Dan ayat ditulis mempunyai 2 sehingga 10 baris, terlalu panjang, dan juga mempunyai koheren dan kohesi dalam ayat. Bagi artikel yang kelima, artikel disokong dengan pelbagai hujah dan fakta akademik didasari oleh teori kehebat seperti Ibn Khaldun, Bloom, Anderson dan Caldwell. Ayat ditulis mempunyai 2 sehingga 4 baris, agak okey. Mempunyai kohesi dalam ayat dan perenggan ditulis secara konsisten. Bagi next slide. Okey, perkembangan huraian bagi artikel pertama, perenggan ditulis secara konsisten dengan menggunakan ayat yang lebih mudah difahami. Penghujahan menyeluruh meliputi global dan lokal dan dari segi konteksnya jugalah. Dan yang kedua, artikelnya perenggan ditulis secara konsisten. Penghujahan bersifat menyeluruh meliputi aspek yang dikaji. Artikel yang ketiga, penghujahan seimbang antara global dan lokal dan mempunyai konteks yang bersifat keintelektualan. Artikel yang kelima, perenggan ditulis secara konsisten. Penghujahan menyeluruh, dan yang artikel yang kelima, penghujahan menyeluruh meliputi aspek yang dikaji. Rumusan yang boleh dilakukan adalah secara keseluruhannya perkembangan huraian dan artikel ditulis dengan baik meliputi aspek yang hendak diukur, yang mana penghujahan bagi setiap artikel meliputi global dan juga lokal. Okay, next slide adalah berkaitan dengan rujukan. Bagi rujukan yang pertama, rujukan yang pertama menggunakan kaedah APA style. Format konsisten ditulis, formatnya konsisten ditulis mengikut susunan abjad dan tahun secara konsisten. Semua rujukan mempunyai 40 rujukan dalam negara dan 8 rujukan luar negara. Citasinya dilihat konsisten. Sumber rujukan paling lama pada tahun 1984 dan yang terbaru pada tahun 2018. Seperti yang dipelajari, kalau boleh apabila kita buat kajian, kita kena lihat kajian-kajian yang 5 tahun ke atas, 5 tahun
ke belakang lah. Tak boleh lebih daripada tu. Bukanlah tak boleh lebih, tapi lebih baiklah 5 tahun daripada ke belakang je lah. Kan? Okay, yang kedua, artikel yang kedua, gaya rujukan yang boleh dilihat adalah pelbagai dan bercampur, yang mana formatnya tidak konsisten sebab ada bercampur antara susunan abjad. Formatnya tidak konsisten sebab dia menggunakan gaya APA tu tak sama. Ada yang tak lengkap tulisannya. Okay, ditulis mengikut susunan abjad dan tahun secara tersusun. Tidak semua rujukan terdapat dalam artikel. Ada ditulis dalam ayat tapi tak ada dalam rujukan. Rujukan tu ada dalam ayat. Oleh siapa? Tapi dalam penulisan rujukan yang terakhir, hujung sekali muka surat bawah, tak ada. Okay. Terdapat 31 rujukan dalam negara dan 11 rujukan luar negara dan ditulis mengikut susunan abjad. Bagi artikel yang ketiga, menggunakan kaedah APA, style, formatnya agak konsisten, ditulis secara konsisten dengan menggunakan susunan abjad dan tahun. Semua rujukan terdapat dan ditulis dalam artikel. Okay, mempunyai keseimbangan rujukan lokal dan global, iaitu 17 rujukan dalam negara dan 11 rujukan dari luar negara. Dia terdapat rujukan yang menyokong kajian untuk diperkukuhkan. Bagi artikel yang keempat, ditulis mengikut format gaya UKM. Yang ni bagus. Format konsisten dan tidak bercampur. Ditulis secara konsisten mengikut susunan abjad dan tahun. Semua rujukan ditulis terdapat dalam artikel. 11 rujukan dalam negara dan 27 rujukan luar negara. Artikel yang kelima menggunakan kaedah APA, style, formatnya konsisten, ditulis secara konsisten mengikut susunan abjad dan tahun. Semua rujukan ditulis dalam artikel serta mempunyai 27 rujukan dalam negara dan 7 rujukan luar negara. Okey, kita sambung balik semula kepada artikel yang kedua. Terdapat penulisan rujukan yang tidak mempunyai keselarasan dari aspek ukuran tulisan. Dia ukuran lah. Kalau kita tengok tu, sepatutnya kalau guna Times New Roman. Kalau besar dia 12, semua 12. Tapi bagi artikel 2, terdapat satu rujukan yang mana tidak mengikut seperti yang sedia ada. Satu rujukan. Okay, citasinya tidak berulang. Sumber rujukan bermula tahun 1978 sehingga 2017. Mempunyai rujukan lama dan juga baru. Bagi artikel yang ketiga, citasinya juga tidak berulang dan konsisten. Sumber rujukannya adalah sekitar tahun 1994 sehingga tahun 2017. Terdapat rujukan lama pada tahun 1994. Okay, bagi artikel yang keempat, citasinya juga tidak berulang dan juga konsisten. Sumber rujukannya bermula pada tahun 1985 sehingga 2015. Terdapat rujukan lama dan juga rujukan baru. Rujukan lama tahun 1985. Bagi artikel yang kelima, sumber rujukannya sekitar tahun 1975 sehingga 2015. Citasinya agak tidak konsisten. Terdapat rujukan lama dan juga rujukan yang baru. Okay, secara keseluruhannya, rujukan artikel 1, 2, 3 dan 5 menggunakan rujukan APA, manakala artikel yang keempat menggunakan gaya UKM. Tapi ada satu artikel yang gaya FPA-nya tidak, formatnya tidak betul. Dan setiap artikel terdapat rujukan dalam dan luar negara. Rujukan yang digunakan pakai terkini dan terdapat beberapa rujukan lama yang kita panggil sebagai evergreen lah. Okay, itu sahaja dari saya untuk pembentangan kali ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.